Topik perbincangan yang akan kita mulakan adalah bagaimana kerapuhan benteng pertahanan UiTM, bagaimana gagalnya mereka menang bola di kawasan tengah untuk memberikan ruang kepada Sadir Ramdhani bermaharajalela kerana lawatan Sadir Ramdhani ke kubu pasukan UiTM hadir pada sudut yang di mana-mana Sadir Ramdhani ada. Zam. Saya rasa ada perbezaan besar di antara skuad tahun lalu dan tahun ini. Di mana tahun lalu kita boleh ingat, saya masih ingat pasukan UiTM selepas PKP, Liga kembali bersaing, mereka menekan lawan tinggi di atas line yang agak tinggi dan pertahanan mereka tidak berada terlalu deep, terlalu ke belakang seperti apa yang kita saksikan kebelakangan ini. Dan saya percaya organisasi pertahanan mereka agak mengundur, mungkin disebabkan mood ataupun mungkin disebabkan motivasi yang mungkin sedang bercelaru, kita tidak pasti, tetapi pertahanan mereka, cara mereka bertahan sebagai pasukan. Jika tahun lalu mereka ada Osmani Fani melindungi pertahanan untuk bola second ball, untuk bola di hadapan pertahanan 4, tetapi tidak pada tahun ini. Okey, Syarom, kalau kita lihat ketiadaan Victor jelas ketara dengan memungkinkan tiada commanding di bahagian belakang, itu semua membawa kepada poin-poin kejatuhan UiTM malam ini. Ya, bagi saya pun bersependapat macam tu. Bagi saya di backline pasukan UiTM tiada senior ataupun leader di bawah. Walaupun Taufik Rashid beraksi dengan sangat baik di bawah, tetapi dengan tiadanya leader iaitu seorang senior player di bawah agak mengganggu-gugat untuk kestabilan pertahanan pasukan UiTM. Okey, kalau kita lihat hubung kait di antara Sadir Ramdhani, saya rasa free roll diberikan kepada Sadir Ramdhani untuk Kurniawan letakkan Sadir di mana-mana. Syarom. Ya, betul. Kedudukan kalau kita lihat ke semua game, Sadir Ramdhani bergerak dari kiri ke kanan. Kadang-kadang kita melihat di tengah membantu Sam Johnson di tengah dan juga membuat larian-larian. Ini menunjukkan di mana beliau, posisi beliau sebagai free roll itu yang membuatkan beliau lebih bebas untuk menjana serangan dan juga membuat jaringan. Okey, sebelum saya alihkan kepada Nizam tentang Bobby Gonzalez, saya nak ambil juga perbincangan ini tentang budak Tanjung Karang. Hari ini nampak urgency dia, nampak joint attacking, nampak joint defending ada pada si Mamat yang memakai jersey nombor 17 iaitu Amri Yahya. Ya, Waam dengan kualiti attacking kita tak boleh sangka lagi. Tetapi yang orang kata talking point di sini, siapa yang membantu beliau? Bagi saya kedudukan Syukri di situ membantu beliau untuk lebih go forward, untuk free roll berada di atas. Itu yang membuatkan Waam tak struggle dan boleh bantu attacking. Okey, itu cerita tentang Amri Yahya. Berbalik kepada kemasukan Bobby Gonzalez. Bobby Gonzalez juga saya lihat attitude untuk menyerang itu sebagai originally striker tetap bisa tu ada. Saya rasa ini tahun yang ke-15 untuk Bobby Gonzalez. Kita dah mendengar nama Bobby Gonzalez ni dah, saya rasa 15-16 tahun. Berpengalaman, banyak merantau. Okay. Saya rasa kemasukan pada separuh masa pertama ataupun dia boleh dimulakan juga seperti sebelum ini, tidak nampak apa yang tidak boleh dilakukan oleh Bobby Gonzalez. Dan saya percaya peluang yang diperolehinya, kematangannya dan juga permainan dan juga pendekatan pasukan lawan itu sendiri yang memulihkan Bobby Gonzalez bermain baik dan juga pasukan Sabah itu bermain baik untuk pada malam ini. Bukan cerita tentang UiTM lawan mereka, tetapi bagaimana progres permainan selepas mereka draw dengan Penang. Saya rasa itu kemajuan yang mendadak ditampilkan oleh Kurniawan Dwi Yulianto dan juga anak buah. Ya, mungkin selepas selesainya hal luar padang, pemain lebih free untuk bermain dalam padang. Itu mungkin antara faktor-faktor orang kata peningkatan permainan pada malam ni bagi saya. Okey, kita nak lihat juga bagaimana rekod yang agak mengecewakan di bahagian UiTM, khususnya bagaimana mereka bolos. Lihat bagaimana tahun 2020 11 perlawanan, 9 perlawanan, gol dijaringkan 17, 3 saja untuk 2021, bolos 16, 2021-20. Ini baru memasuki pertengahan perjalanan, Zam. Saya rasa untuk separuh pertama Liga untuk bolos sebanyak 20 gol compared to last year memang agak banyak. Seperti kita katakan tadi, ada perubahan daripada segi cara pasukan mereka bertahan. Kita akui tahun lalu mereka Osmani Fani, Nerenok berada dalam prestasi terbaik. Pertahanan kanan, pertahanan kiri mereka, kapten mereka yang bermain di sebahagian kanan masing-masing menunjukkan prestasi yang terbaik. Tetapi pada tahun ini mungkin ada perubahan dan juga kualiti pemain-pemain import yang dibawa masuk tidak sama dengan apa yang mereka lepaskan pemain import pada tahun ini. Itu yang mungkin merubah sedikit
cara mereka bertahan secara pasukan. Okey, mengikut statistik, okey, 1.5 gol dihasilkan per game pada tahun 2020. 1.45 gol concede per game lah. Tetapi berbalik kepada 2021 hanya 0.33 jaringan dapat dihasilkan pada per game. Saya ambil keseluruhan, Syarum. Kita tak mahu memberikan tumpuan kepada backline. Cerita dia adalah one team. Okey. Key point, kebanyakan peminat bola sepak menyatakan bahawa mereka di media sosial pun mengatakan bahawa UiTM ini adalah kegagalan membawa masuk import sebaik tahun lalu. Tidak terjadi. Ya, saya setuju dengan benda itu. Kalau kita lihat Nana Poku, Abu Bakar kurang memberi impak di bahagian hadapan di attacking third, di mana mereka sering kehilangan bola dan membuatkan orang kata macam pinball lah, bola tu akan datang balik. Dan bagi saya sampai bila pertahanan boleh bertahan kalau sekiranya kat depan tidak dapat boleh hold bola. Apakah membawa masuk Nizam Jamil sebagai pengendali baru UiTM, kemudiannya membawa Syarum Kalam di bahagian pertahanan akan boleh menyelesaikan masalah ini? Oh, itu checkmate list. Tak, kadang-kadang we spend banyak mana pun untuk import, tetapi local bagi yang terbaik. Why we not go for local? Ada pros and cons lah kalau kita nak guna lokal. Memang jika lokal seperti apa yang PJ City lalu sekarang, jika perkara itu terjadi, isi jenis. Jika tidak terjadi, memang orang kata memang seperti diduga. Dan dalam bola sepak tak ada apa-apa janji tentang sama ada you guna lokal ataupun pemain import. Tetapi saya seperti kita bincang tadi, Nana Poku saya rasa penyerang yang baik. Tetapi Gustavo pada tahun lalu, Gustavo pada tahun lalu penyerang mereka bermain dalam sistem yang sesuai dengan apa yang dimainkan pada tahun lalu, iaitu penyerang yang berada di dalam box. Manakala Nana Poku penyerang yang target man, tetapi dia terpaksa berada di tengah padang untuk membuat kebanyakan kerja seorang, dan dia bukan jenis penyerang yang sesuai dengan apa yang dimainkan pasukan UiTM sekarang. Kadang-kala apabila kita memberi bunga kepada kekasih, walaupun bunga itu sama, tetapi nilainya tetap bernilai. Umpamanya pemain import UiTM lah. Walaupun ada masalah di sebaliknya, mengekalkan nama-nama itu cukup penting kerana mereka membuktikan membawa masuk dengan muka baru. Saya rasa satu gamble lah. Ya, mengeluarkan seorang pemain Lubnan yang baik dan memasukkan seorang pemain Lubnan yang lain tak menjanjikan kejayaan. Lubnan yang dulu bukanlah Lubnan yang sekarang. Itu saja yang dapat saya katakan. Okey, mungkin ini warm up yang baik pada peringkat masuk saingan berikutnya, pertemuan Perak dan Kedah. Mungkin kalian kedua mempunyai pandangan yang berbeza tentang aksi-aksi yang mendatang. Okey, Sadil Ramdhani, Mandinda Levy, Sam Johnson, Hamram Peter. Saya rasa Sadil Ramdhani dan juga Mandinda Levy adalah dibantu oleh Sam Johnson membentuk satu kota 3 pemain import yang sudah cukup memberikan impak, walaupun Sabah berada di kedudukan dalam kedudukan yang peringkat bawah lagi, Syarum. Ya, tetapi kita tak boleh lupa juga dengan kehadiran Masin Musa di sebelah kiri dan juga Hamran Peter yang banyak membantu serangan untuk pasukan Sabah. Tapi bagi saya, seperti saya katakan tadi, bagi saya pasukan Sabah agak stabil kerana adanya Syukri di bawah itu. Dia bermain sebagai defensive midfield untuk beri ruang untuk Levi Madinda lebih free role di hadapan, dan juga Sadil memberi supply bola untuk Sadil dan juga Amri Yahya. Okey, ada nama? Bukan mudah bila ada dua watak dalam pasukan Sabah yang sentiasa gemakan free roll seperti Amri dan juga Sadil untuk bermain di belakang dua pemain yang bagus, tetapi mereka sentiasa berlega-lega kerana isunya setiap kali mereka kehilangan bola di mana dua pemain ini. Tetapi mereka bermain dengan baik, bermain di dalam satu konsep di belakang dua pemain ini, dan saya rasa kredit untuk Coach Kurniawan mencipta Syukri itu melakukan semua kerja-kerja kotor di bahagian hadapan pertahanan 4.